Peniaga yang tidak jujur. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrah ta'amin فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari telah melalui timbunan makanan yang dijual. Seraya memasukkan tangannya ke dalam timbunan makanan tersebut dan mendapati jari jemarinya basah. Ini ada Nabi berjalan ke pasar dan bila Nabi nak beli makanan, tiba-tiba ada di bawah timbunan tersebut ada makanan yang basah. Apa makanan tersebut? Wallahu alam, antaranya adalah makanan-makanan yang tidak boleh kena dengan air. Kena dengan air hujan. Kalau peniaga-peniaga di zaman Nabi itu ada di sebahagian besarnya tidak ada payung lah macam kita kemudahan yang hari ini. Yang ada payung untuk peniaga. Jadi boleh jadi juga kurma. Kurma yang basah. Bila kurma ni basah, dia akan jadi tak elok lah. Berkulat dan sebagainya. Sebab kurma ni dia ada makanan yang kering. Ataupun kacang itu, jadi itu pun boleh jadi juga dimasukkan di dalam hadis ini. Dan Rasulullah bersabda, apakah semua ini wahai pemilik makanan? Nabi bertanya kepada pekedai itu, tuan kedai itu, jadi apa yang kamu buat ni? Sebab dia seolah-olahnya menyembunyikan kecacatan pada makanan di bawahnya. Jadi bila ambil makanan tu dengan genggaman ataupun beli dengan jumlah yang banyak, maka akan dapat jugalah atas makanan yang kering, di bawahnya makanan yang basah. Dan sahibut ta'am, iaitu tuan kedai itu bagi tahu, makanan ini telah ditimpa hujan. Wahai Rasulullah, seraya Rasulullah bersabda, mengapa tidak kamu jadikan yang basah itu di sebelah atas makanan, agar manusia dapat melihatnya. Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada agamaku yang sempurna. Bukan daripada kalangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ingin menunjukkan bahawa kejujuran di dalam berniaga itu adalah satu tuntutan di dalam agama Islam. Ini kerana sekiranya tidak berlaku jujur, maka menyebabkan transaksi untuk kita mendapatkan keuntungan, untuk kita mendapatkan hasil daripada perniagaan itu, maka ia adalah hasil daripada yang haram. Dekat sini bukanlah tujuan untuk peniaga tu nak menipu. Kerana boleh jadi basah kena dengan hujan itu menyebabkan makanan dia basah dengan hujan tu. Jadi bolehlah lagi, sebab Nabi kata letak dekat atas. Sebab bagi orang nampak ada basah tersebut dan orang boleh membezakan mana yang kering, mana yang basah mudah. Bukanlah Nabi suruh simpan benda tu disebabkan makanan itu buruk ataupun makanan tu dah tak elok. Tetapi basah boleh lagi lah nak makan. Namun kalau hari ni jauh lah.
bukan sekadar bagi makanan yang elok, tetapi memberikan makanan-makanan yang tak elok. Yang rosak, yang basi, yang macam-macam lah yang berlaku. Itu apatah lagi lah. Kalau tadi itu pun Nabi dah kata siapa yang menipu bukan di kalangan aku, yang siapa yang menipu pula lagi teruk daripada tu, kita nak kata apa lagi? Tak tahulah. Baik. Kata penulis buku ni, peniaga yang jujur di dalam Islam. Peniaga yang jujur bukan sahaja yang mendapat keuntungan di dunia dengan keuntungan yang berlipat kali ganda dan mendapat kepercayaan daripada pelanggan. Namun turut diberi keistimewaan secara khusus di akhirat seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Rifa'ah radhiyallahu an. Katanya suatu ketika dia keluar bersama Nabi ke tempat sembahyang, lalu baginda ternampak orang ramai sedang berjual beli. Baginda bersabda, "Wahai para peniaga." Mereka menyahut panggilan Nabi itu sambil menjenguk ke arah baginda. Nabi bersabda, "Pada hari kiamat kelak, para peniaga akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang jahat, kecuali orang yang takutkan Allah, berbuat baik dan jujurlah." Jadi kat sini Nabi SAW nak bagi peringatan bahawa banyaknya yang tidak terlepas dengan ujian dalam perniagaan ini, iaitu sukar untuk melakukan kejujuran itu. Kerana apa? Banyaknya peluang untuk mengaut keuntungan dengan mengambil kesempatan kepada orang lain. Bukanlah kita nak kata tak ada peniaga yang jujur, tetapi sebahagian besarnya daripada dulu sampai ke hari ini banyaklah berlaku ketidakjujuran di dalam jual beli. Dan dalam hadis yang lain, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama-sama dengan para nabi, siddiqin dan para syahid. Jadi disebabkan fadilat yang amat besar, kerana apa? Kerana ujian bagi orang yang berniaga ni sukar. Sebab orang lain dia boleh tipu timbangan. Dia kata dia jual banyak ni. Dan kalau kat kita dekat kawasan-kawasan ni ada banyak kedai-kedai ikan bakar. Jadi bila kita dah hantar, dah pilih ikan, pilih sotong, pilih udang, pilih apa semua tu, jadi kita pun bagi dia masak lah. Dan bagi dia masak, jadi itu adalah mengikut kepada kejujuran dia. Sama ada dia nak tukar ke, kan boleh jadi tukar. Dia tukar ikan yang lama sikit, hak depan tu nampak fresh. Tapi bila di belakang tukar ikan yang sama tapi ikan yang lama sikit. Elok tetap elok tetapi lama yang lama. Ataupun yang lebih teruk lagi, mengurangkan timbangan. Bila dah beli kata sekilo, buah ni sekilo. Tiba-tiba bila nak masukkan dalam plastik, dia buang sikit daripada timbangan itu untuk dikurangkan dia punya timbangan. Itu adalah salah satu di antara banyaklah penipuan-penipuan di dalam perniagaan. Sebab apa? Untuk tujuan untuk menghabiskan stok. Jadi bila nak habiskan stok ini, kita tahulah dia akan menyebabkan peniaga-peniaga ini nak dapat ambilkan keuntungan. Dah tengok kawan dia ni dah untung banyak, dah boleh pergi haji pun. Jadi dia pun nak pergi haji jugalah, untuk dapatkan keuntungan yang banyak. Ataupun jual air. Kan, jual air dalam bala, bukan semua. Ada sebahagian yang menggunakan air yang ada yang lebih teruk lagi, letak bekas di luar biar hujan turun. Hujan turun, guna air itu untuk dibuat
air dan dijual. Ada yang menggunakan air paip. Jadi ini semua adalah tidak menjaga kualiti di dalam menjual. Jadi bila kita sebagai penyedia makanan ataupun menjual barang-barang yang lain, kita kata ini original, tetapi sebenarnya tak ori. Apa lagi? Dari segi jenis palsu dan yang ori. Hak ni bila kita tengok harga dia macam original, tetapi sebenarnya dia adalah palsu. Jadi dia ada dari berapa sudut lah. Penipuan ini berlaku, iaitu dari sudut timbangan, dari sudut kualiti, dari sudut kuantiti. Perkara-perkara tersebut banyak terdedah kepada penipuan. Jadi Nabi nak kata bagi tahu para peniaga yang jujur ini fadilatnya amat besar. Bila dah macam kita macam fadilat solat tahajud lah. Fadilat solat tahajud ni terlalu besar. Kerana apa? Kerana nak buat tu memerlukan juhud yang besar. Maka demikian jugalah bagi fadilat orang yang berniaga ini, fadilatnya amat besar. Kerana untuk berlaku kejujuran itu sangat sukar. Sebab daripada zaman sahabat lagi, penipuan di dalam pasar itu telah berlaku. Sebab itu di zaman Umar Al-Khattab, beliau menetapkan harga barang. Pada zaman Nabi, tak nampak lagi, kurang sangat-sangat, ada pun 5% macam tu daripada keseluruhan yang berniaga yang didapati menipu. Jadi Nabi kata, para sahabat tanya kepada Nabi, "Sa'ir lana ya Rasulullah." Tetapkan harga bagi peniaga ni. Dan Nabi kata, itu adalah harga ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut kepada penawaran dan permintaan. Jadi sebab ialah mereka ni kadang-kadang nak dapatkan barang ini sukar. Terpaksa kena cari dekat luar, ambil kos perjalanan, kos masa, kos apa semua sekali. Jadi bila nak sampai dekat Madinah nak jual, terpaksa kena tinggikan kos. Ada orang dia boleh dapatkan barang itu dengan cara yang lagi mudah. Jadi satu jenis barang harga yang berbeza. Itu adalah kenapa Nabi tak tetapkan, kerana melihat kepada masing-masing punya kos. Kos untuk mendapatkan barang, maka siapa yang sanggup untuk membeli, boleh untuk menjual. Tetapi pada zaman Umar, berlaku penipuan. Iaitu peniaga-peniaga ini dengan sewenang-wenangnya meningkatkan harga barang. Tanpa ada justifikasi yang betul. Jadi tinggikan harga barang, maka pada waktu itulah Umar menetapkan harga barang. Jadi Umar ni menetapkan harga barang yang terutamanya barangan yang asasi. Supaya tidak berlakunya penipuan di kalangan peniaga dari sudut harga. Jadi bila tengok balik, inilah harga barang asasi, gandum, kurma dan sebagainya itu, maka ditetapkan harga, inilah harga ceiling yang ditetapkan. Kalau kita lihat polisi pada hari ini macam tu lah. Polisi harga barang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Baik, melakukan penipuan menurut Islam. Jadi bila menipu ini, tak kiralah apa sahaja perkara itu pun, maka dia adalah suatu perkara yang berdosa. Sama ada di dalam perniagaan ataupun di luar perniagaan. Kalau pekerjaan orang yang makan gaji, ada pula dia cara menipu dia. Kita dalam kehidupan kita seharian ini, ada juga
yang menipu dengan cara yang lain. Namun bila dari sudut perniagaan tadi, kita bagi contoh perniagaan lah. Jadi secara umumnya Nabi bagi tahu bahawa sesiapa yang menipu bukan daripada golonganku. Al-Mubarakfuri, dia bagi tahu bahawa ia tidak membawa maksud terkeluar daripada Islam. Akan tetapi maksud ayat bukan daripada golongan kami ialah bukan cara seorang Muslim itu untuk melakukan penipuan. Jadi bila adanya ancaman daripada Nabi yang bukan daripada golongannya, maka itu menunjukkan ia adalah membawa kepada dosa yang besar. Demikian juga larangan Allah terhadap mereka yang melakukan apa jua bentuk penipuan dalam jual beli, perniagaan, pelaburan dan sebagainya. Baik. Apabila melibatkan nak sahnya jual beli ini, bila kita nak dapatkan keuntungan daripada jual beli, antara elemen yang kita kena jaga iaitu terlepas daripada gharar. Selain daripada kita ada harga barang, kita ada barang kita nak jual, yang penting kita perlu pastikan bahawa kita terlepas daripada gharar. Gharar ni apa dia? Iaitu perkara yang tidak dijelaskan, yang tersembunyi. Maknanya bila kita jual itu, kita tak bagi tahu maklumat barang yang kita nak jual ni secara lengkap. Kita tak bagi tahu. Zahirnya nampak elok, tetapi sebenarnya di dalamnya rosak. Kalau nampak jelas tu tak apalah. Maknanya orang yang membeli itu boleh nampak lagi. Tetapi kalau barang yang rosak, contohnya jual apa? Kalau buah ni kita nampaklah rosak tu. Contoh kalau jual barang-barang elektronik ke, ada kerosakan misalnya, tetapi tak diberitahu oleh peniaga, maka dekat situlah adanya aib yang tersembunyi tu. Aib yang tersembunyi. Para ulama ada berbeza pandangan gharar yang tersembunyi, yang peniaga pun tak nampak. Peniaga pun tak nampak, maka dimaafkan. Itu adalah yasir, iaitu ringan, tidak menjadi masalah sebab dua-dua tak tahu. Contohnya peniaga ni dia beli makanan di dalam, ataupun dia beli produk di dalam bungkusan, dan siapa pun tak tahu, peniaga pun tak tahu, penjual pun pembeli pun tak tahu apa yang ada dalam bungkusan. Elok ke tak elok ke, tapi biasanya elok lah. Jadi dekat situ tidak dinamakan sebagai gharar kalau ada kecacatan. Maka bila ada kecacatan tadi, adanya khiyar aib, iaitu boleh untuk pembeli ini memulangkan balik dia punya barang tu tadi. Tetapi kalau misalnya dia sengaja bagi tahu barang ni elok, tetapi sebenarnya tak elok, dan sekiranya jual beli itu berlaku, maka jual beli itu mula-mula lagi dah tak sah. Misalnya menjual ikan yang dah lama, dia kata yang baru. Menjual buah sebenarnya hak lama, tapi dia kata yang baru. Jadi semuanya itu adalah penipuan di dalam menzahirkan apa yang ada dalam barang tersebut. Jadi bila jelas dia punya kecacatan tersebut yang dia tak bagi tahu kepada pelanggannya, maka jual beli itu tidak sah. Maka apa yang dia dapat daripada hasil jual beli itu adalah haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Jadi bila jalan yang batil ini, maka dekat situ walaupun barang dia dijual, tetapi sebenarnya
hasil yang didapati daripada penjualan tersebut, perniagaan tersebut adalah haram. Adalah haram. Jadi itu yang perlu kita berhati-hati apabila kita melakukan jual beli. Kerana inilah perkara yang mudah diambil mudah oleh sebahagian orang. Dia anggap bahawa dia dah boleh menjual barang tersebut walaupun ada rosak sedikit, ada berbeza sikit daripada kuantiti, ada berbeza sikit daripada jenis, ada berbeza sikit daripada kualiti, namun semua itu boleh membawa kepada implikasi tidak sah di dalam jual beli. Maka peniaga yang dapat daripada itu mendapat daripada keuntungan yang haram. Sebagaimana Nabi SAW, man nabata lahmun minal haram fannaru aula bih. Siapa yang tumbuh dagingnya daripada harta yang haram ini tadi, maka nerakalah lebih layak kepadanya. Jadi hilang implikasi daripada kita mendapat harta yang haram ini, antaranya yang utamanya adalah hilangnya keberkatan di dalam kehidupan kita. Sama ada melalui ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, iaitu apa dia? Bala ataupun istidraj. Nampak dia senang, nampak dia bahagia, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak uji dia supaya dia terus kepada jalan yang salah itu. Dan orang yang menjaga, yang jujur berniaga ini, sebenarnya itulah yang boleh menyebabkan orang ramai pergi kepada dia. Sekiranya dia jujur, sekiranya dia menjaga kualiti perniagaan dia, orang akan ramai. Namun dalam masyarakat kita ni, kalau tengok kedai dia tak ramai, maka dia dah cakap, ini mesti orang ataupun siapa-siapa yang dah manderam dia. Buatlah apa-apa kan, bagi sihir ke, bagi ilmu hitam ke, tanam apa-apa dekat kedai dia. Sebenarnya kedai dia tak jaga pun kualiti dalam perniagaan itu. Jadi bila hantu pun dengar, peninglah. Kenapa dia dipersalahkan dalam hal ini, sedangkan dia tak ada kaitan. Sebab kalau yang sedap ni, kat ceruk mana pun orang cari juga. Orang cari juga, walaupun ceruk mana pun orang akan cari. Macam kedai gulai apa? Gulai Semilang kan. Gulai Semilang tu dia berada di ceruk kan, bahagian ceruk, tapi banyak ramai orang yang di kalangan orang atasan ke, orang bawahan ke, ramai yang pergi dekat situ untuk makan. Nak kata bila dia jaga kualiti dia dalam perniagaan dia, maka menyebabkan orang ramai carilah, kerana nakkan kejujuran, appreciate dengan kejujuran peniaga tersebut, kita pun pergi untuk beli. Namun kalau tak jaga, menyebabkan orang ramai ni tak pergi kepada kedai-kedai tersebut.